Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-62. Betul eh? Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddannakumusy syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ Hadza shirathun mustaqim. Okey, kita sambung surah Zukhruf ni. Wala yasuddannakumusy syaitan. Jangan kamu biarkan syaitan itu memalingkan kamu, menghalangkan kamu, memesongkan kamu. Yakni daripada taat pada Allah Ta'ala. Jangan kamu biarkan syaitan itu berjaya memesongkan kamu dari jalan yang lurus, dari taat pada Allah, dari jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu ia adalah musuh yang jelas nyata buat kamu semua. Itu alamat syaitan itu yang kamu boleh lihat adalah yang menghalang kamu. Menghalang kamu daripada jalan kebenaran. Sesiapa saja yang menghalang kamu daripada jalan kebenaran, menyekat kamu daripada jalan kebenaran itu, maka nak kenalnya itulah syaitan.
Itulah syaitan. Dan syaitan itu jelas. Musuh yang jelas nyata. Bila kamu tengoknya, pelakuan mereka itu yang memesongkan kamu, yang menghalang kamu daripada jalan kebenaran itu, itulah dianya syaitan, musuh kamu. Maka jangan terpedaya, sekiranya syaitan itu orang yang kita kasih. Sekiranya syaitan itu orang yang kita kasih. Sebab sesiapa saja mungkin adanya sifat. Boleh adanya sifat ini pada dia. Orang yang kita sayang dia ke, ataupun mungkin kita tak sayang dia ke, boleh jadi semua. Tapi yang paling bahayanya, kalau orang itu yang kita sayang pada dia, yang kita suka pada dia, yang kita mudah terpengaruh dengan dia, yang kita rapat dengan dia, yang ada hubungan dekat dengan kita, orang ini bahaya. Sekiranya dia ada sifat. Kalau ada sifat syaitan ini, maka dia itu adalah orang yang bahaya. Syaitan hak tak nampak tengok tu, yang tu mudah ya. Nak dibandingkan dengan inilah syaitan manusia. Sebab syaitan yang tak nampak tengok tu, kita tak dengar dia kata apa. Tapi syaitan yang jadi manusia ni, dia boleh bodek kita sampai kita diperbodohkan oleh dia. Jadi kena ingatlah. Habis itu, walamma ja'a Isa, tatkala ya, Nabi Isa membawa. Ja'a Isa situ makna Isa tu fa'il. Tatkala Isa itu datang membawa bil bayyinat, membawa dalil-dalil bukti yang jelas. Dalil-dalil bukti yang jelas itu berupa nubuwah, kenabian. Berupa nubuwah, kenabian. Dan bila nubuwah Nabi itu, maka akan membawanya kitab. Kitab yang dibawa itu adalah kitab yang memberi penjelasan. Qala qad ji'tukum, dia berkata, benar-benar aku telah datang membawakan kepada kamu bil hikmah, dengan hikmah. Dengan hikmah. Iaitu dengan kitab Injil. Hikmah sini bawa dengan kitab Injil. Yakni liubayyina lakum, untuk aku memberi penjelasan kepada kamu. Ba'dal ladzi takhtalifuna fi, sebahagian yang kamu semua berselisih tentangnya. Fattaqullah, maka takutlah kamu akan Allah. Takwalah kamu pada Allah Ta'ala. Jagalah hukum Allah. Wa ati'u, dan taatilah Allah. Jaga hukum Allah dan taatilah Allah. Jadi wa ati'u ni, wa ati'u ni, ada ni situ. Dan taatilah aku. Dan taatilah aku. Fattaqullah, maka takwalah pada Allah Ta'ala, jagalah hukum Allah, syariat Allah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu itu. Dan taatilah akan perintah aku yang suruh kamu tu takwa pada Allah Ta'ala. Jaga hukum Allah Ta'ala, jaga syariat Allah Ta'ala. Iaitu taatlah perintah aku
yang memerintahkan kamu supaya melakukan benda yang ma'ruf. Dan juga dalam mencegah kamu daripada mungkar. Yakni amal ma'ruf nahi mungkar. Mana taatlah aku dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu dialah Rabb aku. Wa rabbukum dan dialah Rabb kamu. Yakni ana wa antum. Ana wa antum ibadullah. Ana wa antum ibadullah. Aku dan kamu semua ni adalah hamba-hamba Allah. Kita semua ni hamba Allah. Rabb aku, Rabb kamu yang sama, itu Allah. Maka kita semua sekali ni adalah hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah. Maka bila hamba Allah, kita semua sekali hamba Allah, Allah Ta'ala cipta kita, Rabb kan mana? Cipta juga. Allah Ta'ala yang jaga kita. Allah Ta'ala yang tentukan kita. Yang jaga aku dan jaga kamu ni Allah Ta'ala. Fa'budu, maka hendaklah kamu semua ibadah secara tauhid hanya pada Dia. Ibadah tu tauhid hanya pada Allah Ta'ala. Kerana yang lain pada tu tak betul. Jalan yang selain pada tu adalah tidak betul. Jalan mana betul? Hada, ini, jalan ini. Jalan ini iaitu jalan tauhid ini, siratul mustaqim, jalan yang lurus betul. Yang ini. Yang lain pada ni maksud dia, selain pada ni tak betul. Selain daripada ni, jalan tidak betul. Iaitu jalan syirik pada Allah Ta'ala. Jalan kufur pada Allah Ta'ala. Jalan durhaka pada Allah Ta'ala. Yang bentuk tidak taat pada Allah Ta'ala, jalan-jalan itu bukan jalan yang betul. Ini jalan yang betul. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka tergamaknya berselisih juga al-ahzab, puak-puak yang bersatu dalam kesesatan. Al-ahzab ni mana puak-puak yang bersatu atas kesesatan yang sama, fi'il perangai yang sama, akhlak yang lebih kurang sama, amal yang lebih kurang sama, iaitu syirik pada Allah Ta'ala. Min bainihim, di kalangan mereka. Di kalangan mereka itu berselisih. Di kalangan mereka itu berselisih. Itu berselisih dengan yang benar. Makna keluarnya firqah yang ramai, puak-puak yang ramai. Di kalangan puak-puak yang Nasara, puak-puaknya Nabi Isa. Keluar berpecah belahnya ramai. Berpecah belah tu ramai. Sebab Al-Ahzab juga ni dipanggil puak-puak Nasara. Al-Ahzab situ mana dia? Puak-puak Nasara. Berselisih sesama mereka selepas daripada Isa. Berselisih itu, berselisih yang sesat juga. Ni sesat cara ni, ni sesat cara ni, ni sesat cara ni. Tapi semua sekali itu sesat.
Yang betul hanya satu, yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang dibawa oleh Nabi Isa, yang itulah yang betul. Maka sinilah dipanggil ba'da Isa, selepas daripada kematian, selepas daripada Nabi Isa ada. Setelah daripada Nabi Isa itu diangkat ke langit. Maka berselisihnya pokok itu. Fawailul lilladzina zalamu min azab yaumin alim. Maka celaka besarlah terhadap orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang zalim sini, yakni kata-kata mereka yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Alladzina zalamu sini, lilladzina zalamu situ maknanya alladzina zalamu itu kezaliman golongan puak-puak selepas pada Nabi Isa. Yang mana mereka itu mendakwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Padahal dia ni anak Maryam. Bukannya anak Allah. Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih, dia tu Al-Masih. Maka dia Al-Masih. Isa, dia tu Isa. Ibnu Maryam. Anak kepada Maryam. Dia bukan anak Allah. Dia bukan anak Allah. Tetapi didakwa secara berluasanya oleh golongan Nasara, Nabi Isa itu anak Allah. Maka celaka ialah yang mereka dapat. Celaka macam mana? Dapat apa celaka tu? Min azabi yaumin alim. Itu berupa azab pada hari, hari yang mana yang dia kena azab itu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Hal yanzuruna illa as-sa'ata aw ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Hal sini, kalau kita nak terjemah hal sini dengan mana istifham, soalan, maka illa tu tak perlu terjemah. Illa tu tak perlu terjemah. Illa situ jadi zaidah. Tapi kalau hal situ kita terjemahnya la, tidak, maka illa tu kita kena terjemahlah. Illa tu kita kena terjemah. Makna dia sama. Hal yang zuruna illa sa'. Apakah mereka itu tunggu hari kiamat? Adakah mereka itu tunggu hari kiamat? Itu satu terjemahan. Ataupun hal situ kita terjemahnya tidak. Tidaklah yang mereka itu tunggu, melainkan, baru kita terjemah illa tu. Melainkan hari kiamat. Melainkan hari kiamat. Mana dua cara nak terjemah. Dua cara nak terjemah. Maka hal situ dengan mana? Istifham, soalan, ataupun juga dengan mana istifham ingkari lah, ataupun dengan mana tidak. Istifham itu dengan mana tidak. Dua-dua dengan maksud yang sama. Itu tidaklah yang mereka itu tunggu, melainkan yang mereka tunggu itu adalah hari kiamat. Melainkan yang mereka tunggu itu adalah hari kiamat. Yang mana anta'tiyahum baghtatan. Yang datangnya hari kiamat itu, bahaya dia datang secara mendadak. Datang hari kiamat itu, datangnya ia secara mendadak. Mendadaknya datang hari kiamat itu. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan. Waw situ dengan mana halia. Waw situ dengan jumlah. Dia panggil waw situ mana waw tu haliyah. Yang mana jumlah situ dia panggil jumlah hal. Keadaan. Ketika itu. Keadaan ataupun kita panggil ketika itu. Iaitu masa itu. Hum la yash'urun. Mereka tak sedar.
Mari kiamat ni mari dalam keadaan tak sedar pun ia tu hari kiamat. Bukan kata kita ni perasan hari kiamat. Mari tu mari secara mendadak serta-merta. Ketika kejadian hari kiamat itu, macam mana? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman rapat. Al-akhilla, teman-teman rapat. Ataupun dipanggil asdiqa dan juga dipanggil ahbab. Habib-habib mereka. Habib-habib mereka. Habib-habib mereka ketika itu. Sadiq-sadiq mereka ketika itu. Khalil-khalil mereka pada ketika itu. Itu semua benda sama makna. Teman rapat. Teman rapat, orang yang dikasihi dia, kekasih dia. Masa tu. Yauma idzin. Pada ketika itu, pada ketika hari itu. Ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain sebagai musuh. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain sebagai musuh. Illal muttaqin, melainkan orang yang al-muwahhidin, orang muttaqin, orang yang bertakwa. Maksud orang yang bertakwa situ adalah orang yang al-muwahhidin. Seperti disebutkan oleh dalam tafsir Khazin. Al-muttaqin sini dengan makna al-muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan dalam kitab tafsir yang lain pun memberi maksud yang sama, mafhum yang sama. Taqwa sini adalah orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Taqwa sini adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang ahli tauhid saja tak jadi musuh. Dengan teman-teman mereka yang baik-baik itu dia tak jadi musuh. Tetapi golongan yang sesat ni, teman mereka sebenar kali adalah yang sesat tu. Sebab kalau teman mereka ni orang baik, orang yang ahli tauhid, nescaya mereka itu tak akan jadi sesat. Sebab teman rapat ni dia akan cari orang yang paling baik, baru jadi teman rapat. Dan teman rapat itulah yang akan mengubah hidup dia. Nak jadi baik ataupun jadi buruk ikut teman dia. Maka kita ni kena jadi baik supaya teman kita pun akan jadi baik. Ataupun kita berkawan dengan orang baik, mudah-mudahan kita pun jadi orang baik. Oleh itulah sini nak beritahu semua orang larilah. Seperti mana disebutkan dalam ayat lain, kita lari. Orang-orang yang tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, orang yang ahli syirik, masing-masing dalam keadaan ketar takut, gerun yang mereka itu saling lari satu sama lain. Dan jadi umpama musuh. Lari itu umpama mereka itu adalah musuh. Dan ini dijelaskan dalam ayat lain yang mana mereka itu adalah orang-orang rapat. Dan orang-orang rapat yang disebutkan dalam surah Abasa adalah min akhi, di kalangan adik-beradik dia. Wa ummihi wa abi, mak dia, ayah dia. Wa sahibatihi, isteri dia. Wa bani, dan juga anak dia. Jadi musuh. Semua sekali jadi musuh. Pasangan jadi musuh, anak jadi musuh. Sehingga disebutkan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang tu fikirkan diri mereka sendiri, duduk sibuk dengan diri mereka sendiri saja. Kerana kedahsyatannya hari kiamat. Ya ibadi, sini tabsyir. Ya ibadi sini adalah tabsyir. Ayat tabsyir. Itu yuqalu lahu, dikatakan kepada mereka.
Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Setelah Allah Ta'ala sebutnya ayat yang betul takhwif, bagi takut, maka sini Allah Ta'ala bagi tabsyir. Supaya dengar tu lega lah. Wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yawm. Tidak ada takut dah laginya buat kamu hari ini. Hari ini yang kamu nak hadap hari ini, tak perlu takut apa-apa dah kerana tak ada takut dah. Tak perlu takut kerana tak ada takut. Wala antum tahzanun. Dan tidak yang kamu dalam keadaan berduka cita dah lagi. Dengan peninggalan kamu yang sebelum pada ni, yang kerana kamu akan dapat tu benda yang menggembirakan saja. Bukan yang menyedihkan kamu. Sinilah ulama beritahu. Tak akan sedih kalau anak tu masuk neraka. Tak akan sedih kalau anak tu masuk neraka, tak akan sedih. Kalau isteri dia ataupun suami dia masuk neraka, tak akan sedih juga. Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tarik yang hak sedih. Kerana di dalam syurga bukan tempat kita sedih. Bukan tempat yang kita nak mengenang ahli keluarga kita yang ingkar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tarik. Sedih kepada yang tidak selayaknya, tidak sepatutnya itu, Allah Ta'ala tarik. Dan ketika itu, sedih itu tidak ada. Dalam syurga tidak ada sedih. Yang sedihnya ada dalam neraka. Penghuni neraka rasa sedih. Penghuni syurga tak ada rasa sedih. Sedih-sedih ini adalah azab. Azab tak ada. Dalam neraka dan dalam syurga tidaknya adanya sebarang azab. Termasuk azab juga adalah sedih. Dan termasuk azab juga adalah takut. Takut tidak ada, sedih tidak ada. Berita gembira ini untuk siapa sebenarnya kali? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Bi ayatina, akan ayat-ayat kami. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka, orang yang beriman itu, mereka percaya. Mereka mempercayainya. Wa kanu muslimin, dan mereka itu semua sekali tunduk patuh. Tunduk patuh, tunduk serta patuh. Muslim ni makna dia tunduk patuh. Tunduk patuh dengan ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu yang disampaikan oleh Allah Taala. Syariat Allah Taala. Tunduk patuh dengan ajaran Allah. Iaitu dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah. Masuklah kamu semua dalam syurga. Antum wa azwajukum. Kamu dan pasangan-pasangan kamu. Tuhbarun. Kamu semua, kamu dan pasangan kamu. Tuhbarun, akan digembirakan, diberi gembira, diberi perkara yang menggembirakan. Yakni kamu semua akan mendapat nikmat sehingga gembiranya kamu semua. Sehingga bergembiranya kamu semua di dalam nikmat itu. Dan sinilah dalil kita akan masuk syurga dengan adanya pasangan. Tak ada orang masuk syurga
Yang mana dia masuk tu jadi seorang diri. Tidak. Maksudnya Allah Ta'ala bagi pasangan. Tak kira lah dia tu, dunia tu dia pernah ada suami ke, dia pernah ada isteri ke, ataupun suami isteri dia tu yang mana beriman ke, kalau beriman, maka pasangan dia lah. Kalau yang tak beriman, Allah Ta'ala bagi yang lain. Allah Ta'ala bagi yang lain. Sebagai pasangan. Dan satu lagi, pasangan yang dimaksud pasangan ini adalah orang-orang yang semisal amalan kamu. Mana dia? Azwajukum. Sebab zawjah mana sejenis kamu. Sejenis kamu. Sejenis amalan kamu. Semisal amalan kamu. Jadi azwaj juga dengan mana pasangan yang dimaksudkan situ pasangan yang bentuk sama dari segi amal. Sama dari segi amal. Maka ayat ini lebih umum lah. Kalau maksud ini lebih umum. Jadi kamu dan yang semisal dengan pokok kamu, yang ini tak kira lah. Anak kamu, isteri kamu, cucu kamu ke, isteri-isteri kamu, suami-suami kamu, kan? Mana semua sekali lah. Mak ayah kamu, tok nenek kamu, yang semisal dengan kamu. Jadi ini lebih umum makna dia. Jadi azwajukum situ maknanya jenis yang semisal kamu. Amal yang semisal kamu. Dua makna. Satu dengan makna pasangan, makna sama ada suami atau isteri. Satu lagi dengan makna pasangan yang membentuk sama amal. Sama amal. Itu beriman juga. Orang yang beriman seperti mana kamu juga di kalangan Qurana akum, di kalangan orang-orang yang berdampingan dengan kamu. Sebab azwaj ini dengan makna Qurana lah. Qurana hak baik, bukan Qurana hak syaitan tu. Qurana hak baik. Pendamping-pendamping kamu yang baik. Semua sekali masuk dalam syurga. Dengan penuh nikmat. Dengan penuh nikmat yang mereka itu akan dapat. Yutafu alaihim wildanu yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Dikelilinginya mereka itu. Tawaf. Tawaf ni mana keliling lah. Yutaf ni mana tawaf. Tawaf ni mana keliling. Keliling bawa. Maknanya ada khadam lah. Ada khadam. Di akhirat kelak, dalam syurga kelak adanya khadam. Khadam di sini bentuk wildan. Khadam ni bentuk wildan. Budak-budak comel. Wildan ni maknanya budak-budak comel. Budak-budak comel-comel, kerja dia mengedarkan bisihafin, dengan bawanya piring-piring min zahabin yang daripada emas, piring-piring emas, wa akwab, dan juga cawan-cawan. Dan juga cawan-cawan. Cawan-cawan yang dibuat daripada emas juga. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talatul a'yun. Di dalam syurga itu apa yang hawa nafsu dia nak ada belakang. Ada semua dalam. Wa talatul a'yun, dan menyedapkan pandangan mata. Sedap mata memandang. Sini awak tanda dalil pemberian untuk lelaki dan perempuan. Pemberian untuk lelaki dan perempuan. Sebabnya kalau ayat lain, kita akan jumpa seolah-olah hanya untuk lelaki saja. Hanya macam seolah-olah untuk lelaki saja. Sebab cerita pasal bidadari lah, apalah. Hanya untuk lelaki saja. Maka ayat ini lebih umum. Ayat ini lebih umum. Lelaki dan perempuan. Apa saja yang nafsu dia nak,
Allah Ta'ala bagi semua. Ya, nafsu manusia ni banyak. Ya. Salah satunya nak pasangan lah. Salah satu nak pasangan. Nak pasangan yang setia, yang cantik, yang bagus, semua sekali lah. Zahir dan batin. Yang bagus, zahir dan batin dia. Semua orang nak. Maka ini merangkumi lelaki ataupun perempuan. Maka lelaki dapat bidadari. Perempuan dapat juga. Perempuan dapat juga. Sebab ayat ni memberi makna umum. Lelaki dan perempuan. Sebab tu setengah-setengah ulama, dia tak suka terjemah bidadari. Bidadari ni tak sepatut ada terjemahan bidadari. Bentuk pasangannya. Terjemah pasangan. Allah Ta'ala bagi pasangan. Pasangan kepada manusia. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Sebab sesiapa yang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala bagikan dia tu jadi pasangan, berpasangan. Dengan penuh nikmat Allah Ta'ala akan bagi. Sehingga ke dalam hadis ada beritahu, perempuan akan dapat juga. Akan dapat dikahwin. Dikahwinkan kalau perempuan itu tak ada suami. Hidup atas dunia ni tak ada suami. Allah Ta'ala kahwin. Kemudian kalau perempuan itu bersuami ramai. Kan? Mati suami dia yang ni. Dia kahwin dengan suami lain pula. Maka siapakah pasangan dia di dalam syurga? Contohnya semua suami dia tu beriman. Maka dalam hadis tu beritahu, pasangan dia yang terakhir. Pasangan dia yang terakhir. Suami dia yang terakhir. Kalau suami dia yang terakhir, suami itulah akan menjadinya suami dia di dalam syurga. Mute sekejap. Jadi semua sekali itu akan masuk dengan pasangan masing-masing. Jadi ayat ini lebih umum, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam syurga itu mereka itu akan mendapat apa yang mengikut hawa nafsu dia. Tak kiralah nafsu yang zahir ataupun yang batin. Dan yang menyedapkan pandangan mata yang mereka itu akan dapat. Ini bentuk khulasah apa yang nikmat yang akan dapat di dalam syurga. Khulasah nikmat yang akan dapat dalam syurga. Yang lain hanya kena rasa sendiri. Allah Ta'ala hanya beritahu ini. Yang lain kena rasa sendirilah. Ada lagi dalam hadis ada beritahu dan juga ayat Quran lain pun ada beritahu. Tetapi hanya bentuk umum, tidak sedetail sungguh. Tidak sedetail. Kerana mesti kena rasa. Sedap dia tu mesti kena rasa sendiri. Ya. Bau tu wangi.
Macam mana nak tahu wangi? Kita pakai kata wangi. Perfume tu wangi. Oi, wangi, memang wangi sungguh. Macam mana? Kita nak gambarkan macam mana? Kalau gambarkan pun, orang tak boleh rasa perasaan sedap. Melainkan dengan kita sendiri hidu pewangi. Kita hidu sendirinya perfume. Habis itu. Wa antum fiha khalidun, dan kamu di dalamnya. Dan kamu di dalamnya khalidun, mereka kamu dalam keadaan kekal. Kamu di dalamnya kekal di dalam. Dan kamu kekal di dalam. Iaitu khaliduna fiha. Khaliduna fiha. Khaliduna fiha. Muta'alliq duduk depan lah tu. Kalau orang nak tahu, itu muta'alliq duduk depan. Okay. Antum situ tak ada. Fiha situ muta'alliq dia. Khalidun situ syibih fi'il. Muakhir lah, duduk belakang. Maka muta'alliq dia mana? Muta'alliq apa? Fiha situ muta'alliq dia. Iaitu antum khaliduna fiha, maknanya gitu. Kamu kekal di dalamnya. Kamu kekal di dalamnya, yakni di dalam syurga. Wa tilkal jannah, dan itulah dianya syurga. Al-jannah, syurga. Syurga ataupun taman lah makna asal dia kan. Taman allati uristumuha, yang diwariskan kepada kamu. Diwariskan kepada kamu. Mana ia itu berupa seolah-olah berupa harta warisan yang dipusakakan. Ia itu kepada kamu. Mana jadi apa? Hak kita. Syurga tu jadi hak kita. Syurga tu jadi hak kita. Bima kuntum ta'malu, disebabkan amal yang kamu selalu buat itu sampai mati. Bima kuntum ta'malu situ istiqamah kamu dalam amal. Yang selalu kamu buat secara istiqamah itu sampai mati dengan keadaan yang teguh sedemikian, maka itulah yang diberikan. Sebab itulah diberikan kepada kamu syurga. Kemudian ya, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dalam syurga itu banyaknya buah-buah buat kamu yang disediakan untuk kamu. Yang disediakan buat kamu di dalam syurga itu buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Yang mana daripada buah-buah itulah ta'kulun yang kamu makan. Yang kamu dapat makan. Makna daripada semua jenis itu kamu boleh makan. Minha ta'kulun situ makna daripada semua jenis itu. Minha ta'kulun, kamu semua boleh makan. Jadi minha situ maknanya min kulli naw'in. Minha ta'kulun. Daripada setiap jenis buah yang ada dalam syurga itu, semua sekali itu kamu boleh makan. Kamu boleh makan. Dan minha juga dengan mana pilihan kamu. Kamu boleh pilih mana saja daripada buah itu yang kamu nak makan. Daripada buah-buah itu, yang mana saja yang kamu pilih nak makan. Mana-mana saja boleh makan semua tanpa had. Jangan pula kita terjemah minha situ, sebahagiannya saja kita boleh makan, seolah-olah sebahagian lain tak boleh makan.
Jadi kita tukar terjemahan tu, minha situ mana semua sekali boleh makan. Semua sekali buah itu kita boleh makan. Yakni yang kita suka. Yang kita rasa nak makan hak mana, semua sekali boleh makan tanpa batas. Tidak seperti dalam ayat yang lain, ada yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajar. Jangan kamu menghampiri pokok ni. Mana tak bolehnya makan buah pokok tu, tak boleh makan. Tidak ada. Tidak ada yang dilarang dah lagi. Seperti pada awal dulu. Kemudian, takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi. Berita takut yang Allah Ta'ala nak suruh orang takut tentang akhirat. Innal mujrimina fi azab jahannam khalid. Semua orang yang pendosa. Yang ni pendosa sini, pendosa syirik. Sebab ayat seterusnya diberitahu kekal. Fi azab jahannam, di dalam azab neraka jahannam khalidun, mereka itu kekal dalamnya. Kekal dalam dia ni yang syirik lah. Orang yang buat syirik masuk dalam neraka kekal, seperti mana yang disebutkan dalam ayat lain. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattaru itu mana tidak diringankan daripada mereka. Tidak diringankan. Tidak diringankan daripada mereka. Yakni azab itu. Wa hum fihi mublisun, dan mereka itu di dalamnya mublisun. Mublisun dengan mana putus asa. Mublisun dan juga dengan mana putus asa yang senyap, tak boleh nak buat apa-apa. Putus asa yang senyap, tak boleh buat apa-apa, dalam keadaan sangat sedih. Sedihnya sampai putus asa. Senyap sedih kerana putus asa. Wa ma zalamnahum. Ni jawab syubhah. Wa ma zalamnahum ni jawab syubhah yang mungkin orang kata masih buat zalim. Wa ma zalamnahum, dan tidaknya kami buat zalim pada mereka. Walakin kanu humuz zalim. Bahkan akan tetapinya mereka itulah sebenar sekali buat zalim. Menzalim sini mana melakukan zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun, seperti mana dalam ayat lain. Akan tetapinya mereka itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri, yang mana yang mengakibatkan kena pada mereka. Sebab bunyi zalim ni kalau untuk Allah Ta'ala ni bentuk bahasa je. Tapi bukan kena. Buat zalim, kata buat zalim pada Allah. Bukan buat zalim pada Allah Ta'ala tu jadi kena. Sebab tu zalim bukan masuk kena tak kena. Bukan masalah kena tak kena. Zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Buat sesuatu yang salah, tak kena pada tempat dia. Tauhid, dia buat syirik. Sunnah, dia buat bidah. Kan? Taat, dia buat benda mungkar. Ni letak benda yang salah. Maka letak benda yang salah gini, yang zalim. Letak benda gini, jadi zalim. Dan kalau istilah pada kena sekalipun, kalau istilahkan dia tu, tadi dari segi bahasa, dari segi istilah. Kalau istilahkan dia tu kena, kena yang dipanggil kena bila betul-betul kena. Betul-betul kena. Maka menzalimi yang bagi pihak orang kafir ni, tak kena pun pada Allah Ta'ala. Zalim yang tak kena. Tapi zalim tu kena terbalik ke dia. Bukan kena ke Allah. Terbalik ke dia. Terbalik kena pada dia. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabb. Kemudian mereka menyeru. Ya Malik, wahai Malik. Itu malaikat penjaga. Liyaqdi alaina rabb. Mintalah supaya Rabb kamu itu
buat putusan menghapuskan kami. Liyaqdi alaina ni mana putuskan kami ni jadi lenyap terus. Yakni mematikan kami. Minta supaya Allah Taala matikan terus. Minta supaya Allah Taala lenyap matikan. Kerana tak tertahan azab. Kerana tak tertahan azab. Qala innakum makithun. Berkatanya malaikat yang menjaga, innakum sungguhnya kamu makithun duduk sinilah. Sini tempat duduk kamu. Duduk sini. Tak boleh pergi mana, duduk sini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Benar-benar kami telah datangkan kepada kamu bil haqq dengan kandungan kebenaran. Dalil bukti yang membawa kebenaran. Kami telah bawakan kebenaran kepada kamu. Bil haqq sini bawa kebenaran tauhid. Walakinna aktsarakum, akan tetapinya kebanyakan kamu ni lil haqqi karihun, akan benar-benar ni kamu tak suka. Kebanyakan kamu benda-benar tak suka. Tak suka dengar benda yang benar. Tak suka. Yakni di dunia hari itu benar-benarnya kami sudah bagikan kepada kamu kebenaran. Benda yang benar disampaikan itu Al-Quran yang benar, wahyu yang benar, dalil yang benar, yang menyatakan mesti kena tauhid pada Allah Ta'ala dan semua sekali ikut syariat Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan kamu ni perkara benar ni lah tak suka. Tak suka. Am abramu amra fa inna mubrimu. Am abramu, adakah mereka itu mengadakan rancangan? Rancangan hal. Untuk mengenalkan Allah. Untuk mengenalkan, merosakkan agama Islam. Nak mengenalkan kebenaran itu. Nak merosakkan, nak membatalkan kebenaran itu. Fa inna mubrimun. Maka kami pun buat rancangan untuk balas pada kamu. Buat rancangan untuk membalas melawan tipu muslihat kamu. Rancangan jahat kamu. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka itu menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kami ini tak tahunya rahsia mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka. Malah tidak sedemikian, tidak seperti yang difahami oleh mereka. Bahkan sebenarnya apa? Sebenarnya kami tahu. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Yakni nasma'u sirrahum wa najwa. Bukanlah, tapi nasma'u. Kami dengar. Allah Ta'ala dengar. Sirrahum, rahsia kamu, rahsia mereka. Wa najwahum, dan bisikan mereka, Allah Ta'ala tahu semua. Wa rasuluna ladaihim yaktubun. Tahu semua kerana rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami ke mana? Malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang diutuskan itu. Ladaihim, bersama dengan mereka,
berdekatan dengan mereka, yaktubun tulis. Tulisnya di sisi mereka. Mana malaikat itu tulis semua sekali. Allah Ta'ala tahu dan malaikat tulis. Allah Ta'ala tahu semua rahsia dan bisikan dan malaikat pula selalu tulis. Selalu tulis dekat dengan mereka. Qul in kana lirrahmani waladu fa ana awwalul 'abid. Qul, katakanlah, ni jawab syubhah. Jawab syubhah orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada anak yang perlu dipuja. In kana lirrahmani waladu, sekiranya Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman itu adanya anak lelaki, fa ana awwalul 'abidin, maka akulah yang pertama sekali akan jadi orang yang menyembah dia. Sembah, buat ibadah kepada anak Allah. Siapa yang buat? Nabi sendiri. Kalau Allah Ta'ala tu ada anak, maka akulah yang mula-mula, bukan kamu. Aku yang mula-mula. Sebab itulah sini sebagai jawapan kepada semua hal-hal syirik yang lain. Jawapan ni nampak macam jawab yang anak je, tapi jawab pada semua. Semua sekali perkara syirik. Mana kalau itulah sebenarnya syirik yang kamu buat itu, yang kamu rasa betul itu, kalau itulah sebenarnya Islam, tak nanti kamu, Nabi Muhammad yang mula-mula sekali. Nabi Muhammad yang mula-mula sekalinya buat ibadah seperti mana yang kamu dakwa. Nabi mula-mula. Yang kata ibadah syirik itu boleh buat. Nabi yang mula-mula. Bukan kamu. Begitu juga dengan dalam bab amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain, kalau benda tu bagus, siapa yang mula-mula buat? Sahabat Nabi? Tidak. Nabi Muhammad sendiri yang mula-mula. Sebab tu kita dilarang sama sekali buat amalan bid'ah. Jangan kita kelabu mata dengan dikatakan oleh orang ni, orang kata bid'ah tu bid'ah hasanah ke apa, jangan kita jadi kelabu gitu. Pening nak faham pasal bid'ah. Dikatakan adanya bid'ah hasanah. Hasanah ni tahu dak mana? Baik comel, sedap tu dipanggil hasanah. Itu kita terjemah mudahlah nak suruh faham. Maka kalau bid'ah tu ada bid'ah yang comel. Lepas tu bid'ah mana yang tak comel pun? Kan? Lepas tu kalau bid'ah tu sendirinya comel ke tidak? Maka kalau kita tukar perkataan bid'ah tu pada taib kan? Kalau bid'ah tu kita tukar perkataan. Apa dia? Taib. Kita boleh kata taib comel? Tak boleh kata taib comel. Ataupun tempat bid'ah tu kita tukar syirik. Ada syirik comel? Ada syirik yang comel? Ataupun tempat bid'ah tu kita tukar pula kafir. Adakah kafir yang comel? Kafir yang baik ni ada. Maka jangan terpeso, jangan terpedaya dengan kata-kata ataupun istilah-istilah yang disebutkan oleh ulama, itu hanya pendapat. Hakikatnya, kalau kita tukar bid'ah tu kata syirik kan? Ada syirik baik lah? Tak ada. Ada kafir yang baik? Tak ada. Walaupun dibahas, bahas jadi ada. Bahas ni, siapa-siapa boleh bahas nak suruh jadi ada. Kan? Kalau siapa-siapa belajar mantik, ya tahulah. Nak suruh bahas jadi ada. Ada. Boleh jadi ada. Kan? Kita bahas. Ada. Jadi ada. Nak suruh tak ada. Kita bahas juga. Bahas jadi tak ada. Maka sebab itulah mantik ni ada setengah-setengah macam guru saya, Maulana Anwar Badakhshani. Dia kata, mantik ni jangan ngaji. Dia tulis kitab, nama kitab dia Tashilul Mantik. Masa dia mula-mula, setelah dia karangnya kitab Tashilul Mantik, pelajar masa tu ada tahun 1 sampai tahun 4, belajar dalam masjid. Maka dia pun kata, gini, kita belajar dalam masjid. Sebab kitab ni tak layak nak ngajar dalam masjid. Sebab kitab ni
Orang boleh guna untuk kebaikan, orang boleh guna juga untuk keburukan. Dia umpama syair. Syair ni ada benda yang baik, ada benda yang buruk. Sampai kadang-kadang kita orang belajar syair tu, sampai benda yang lucuh pun ada dalam perkataan syair. Perkataan lucuh banyak. Tapi kita terpaksa belajar kerana kita nak mengetahui bahasa, keindahan bahasanya syair. Dalam bermadah ke apa tu. Maka kalau dengar tu jadi macam benda gairah, benda yang lucuh kalau kata-kata dia. Maka nak mengajar dalam masjid, nak mengaji dalam masjid jadi seolah-olah tak lain. Maka sebab tu guru saya dia kata guru saya ni Maulana Anwar ni dia yang mengajar Sahih Bukhari saya di Jamiah Ulum Islamiyah. Ajar kitab Bukhari. Dia mengarang kitab At-Tashil Mantiq. Dan Tashil Mantiq yang dia karang itu dia kata tak boleh ngaji. Kerana punah orang. Benda tu boleh bagi punah orang. Benda tu boleh jadi baik pada orang. Kerana itu adalah bentuk cara nak bercakap. Cakap ke arah kebaikan ataupun keburukan boleh guna semua. Boleh guna semua. Macam peguam lah. Peguam tu, kalau dia bela, peguam bela, dia bela kebaikan, maka baiklah. Kalau peguam bela, yang bela kejahatan kan, maka jadi jahat lah. Peguam bela tu jadi jahat. Bela kejahatan. Tapi kalau dia bela atas dasar hukum tu lain lah. Untuk keadilan hukum. Supaya hukum tu boleh yang seadil-adilnya. Itu lain. Tapi kalau dia tu dah tahu dah tu, tapi betul menafikan seperti mana menafikan kejahatan orang itu, itu tak boleh. Habis itu, Subhana Rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasif. Maha suci Allah Ta'ala. Tuhan yang mengurus tadbir langit-langit dan juga bumi-bumi. Rabbil arsy, Tuhan yang memiliki arash. Yang mencipta, yang mengawal arash. Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar sekali arash. Itu apa? Amma yasifu, daripada apa yang mereka sifatkan Allah Ta'ala itu ada anak. Anak sama ada anak sungguh ataupun anak situ sebagai khijana. Khijana apa? Wakil kan? Wakil ataupun pengganti kepada bapa. Fadharhum. Yakni teruskan dakwah. Kamu teruskan dakwah. Dan biarkan mereka. Biarkan mereka. Zarhum, mana biar mereka. Biarkan kebodohan mereka. Yakhudu, mereka itu duduk tenggelam. Tenggelam ataupun masuk. Yakhudu ni dengan makna tenggelam. Tenggelam dalam kesesatan. Dan yakhudu juga dengan makna yadkhulu. Yadkhulu madakhilal batil. Masuk ke dalam penempatan yang sesat. Biarkan mereka itu masuk dalam penempatan sesat. Masuk. Biar masuk. Wa yal'abu, dan mereka itu main. Main ni makna leka. Lalai. Bila sebut kata main, dia akan jadi lalai. Mana lalai ni makna tak cara pada agama. Tak cara kepada kebenaran. Hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adu, sehinggalah mereka itu semua sekali bertemu dengan hari yang mana mereka dijanjikan buat mereka hari itu. Dijanjikan buat mereka hari itu, hari kiamat itu. Apa dia? Azab. Azab yang dijanjikan buat mereka. Huwa sifat Allah. Dan dia Allah ni, alladhi yang mana fis sama', di langit itu, ilahun, dialah ilah. Dialah ilah. Ilah sini dengan mana ma'bud. Bila sebut kata ma'bud, dia jadi syibih fi'il. Ilah situ jadi syibih fi'il. Ilah situ jadi syibih fi'il. Bila jadi syibih fi'il, makna dia ma'bud disembah. Disembahnya dia di langit.
Ilah tu maknanya perbuatan. Perbuatan maknanya fi'il kan, syibih fi'il. Isim tapi dia makna syibih fi'il. Jadi syibih fi'il dengan makna syibih fi'il isim fa'il. Isim maf'ul. Yang mana isim maf'ul itu disembah. Ataupun dengan makna maklum, dijadikan Tuhan. Yang ni dia ni Allah Ta'ala, di langit dialah yang dijadikan Tuhan. Dialah yang disembah. Dialah yang diminta doa. Diminta doa. Diminta doa hanya pada dia. Wa fil ardi, dan di bumi, ilahun, dia juga yang diibadahkan. Wa huwal hakimul alim, dan dia ni Allah Ta'ala, kenapa dia ni layaknya kita sembah dia? Dia ni Al-Hakim. Al-Hakim ni mana maha bijaksananya Allah Ta'ala, mengetahui semua perkara. Mengetahui semua perkara daripada awal sampai akhir penuh. Dia panggil meliputi ilmu. Laginya Allah Ta'ala itu mengetahui semua apa yang dia lakukan. Apa yang mereka itu lakukan. Iaitu bijaksananya Allah Ta'ala dalam bab makhluk dia, dalam bab penciptaan dia, penentuan dia, pengurusan dia yang mengurus makhluk itu, Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Al-Alim situ Allah Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Allah Ta'ala tahu semua. Yang ini tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi, Al-Hakim situ yang berkaitan dengan hukum hakam. Bijaksananya Allah Ta'ala menetapkan apa saja keputusan dia. Apa saja keputusan dia. Al-Alim situ dengan makna Allah Ta'ala mengetahui semua rahsia. Seperti mana ayat yang sebelum pada ni lah. Sirrahu wa najwa. Rahsia mereka. Dan bisikan mereka. Habis itu. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Tabaraka sini, walaupun kita akan bahas lagi dalam surah Al-Mulk, tapi sini tu kita beritahulah. Wa tabaraka, dan maha berkat. Maha berkat sini mana nafi syirik berkat. Nafi syirik dalam bab berkat. Tabaraka ni mari daripada perkataan fi'il ya. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi mana jumlah dengan mana sifat. Itu mana dia? Jumlah dengan mana sifat. Jumlah yang dengan mana sifat. Satu lagi dengan mana kata nama yang sifat. Kata nama sifat. Ini kata perbuatan sifat. Kata perbuatan itu fi'il. Maka sebab itulah tabaraka sini dengan mana takatsura. Banyak. Takatsarat barakatullah. Takatsarat barakatullah. Mana dia? Maha banyaknya berkat dia. Maha banyaknya berkat Allah. Berkat Allah Ta'ala itu apa? Mana berkat-berkat itu apa? Kebaikan yang banyak. Berkat-berkat ni mana dia? Kathura khairu. Banyak kebaikan dia. Banyak kebaikan. Itu bila boleh, maka akan dapat nampak banyak kebaikan. Boleh satu, tapi dengan satu tu banyak kebaikan kita dapat. Dengan satu je bagi contoh. Bagi satu benda. Tapi dengan satu benda tu jadi banyak kebaikan daripada satu. Contohnya harta kita dapat. Kita dapat harta. Umpamanya satu je lah kan. Dapat harta ni satu je lah. Tapi dengan harta tu kita boleh guna untuk bagi kepada ahli keluarga kita, bagi nafkah kepada keluarga kita contohnya.
Dengan harta kita tu kita boleh makan sendiri kita boleh guna untuk diri kita sendiri, dan kita boleh bagi-bagikan kepada orang lain yang dipanggil infak apa semua sekali tu kita boleh bagi. Itu makna keberkatan dalam harta. Dengan satu dapat kita boleh bagi-bagi ke semua sekali. Tak kira lah yang dapat tu RM10 ke RM1 ke, tapi dia boleh bagi semua. Dia boleh bagi. Dia boleh bagi yang ni sikit, yang ni sikit, yang tu sikit, yang ni sikit, dia boleh bagi-bagi. Dan jadi mudah. Untuk dia bagi tu jadi mudah. Lepas tu jadi, dia pun pula jadi terlintah nak buat. Nak sedekah macam tu, nak sedekah jadi terlintah nak buat. Nak buat kebaikan dengan harta tu, jadi terlintah nak buat. Ada orang, dia dapat harta. Tapi dapat harta, dia tak tahu nak guna. Tak tahu nak guna harta dia. Maka bila dia tak tahu nak guna harta dia, dia akan guna harta dia untuk benda lain. Benda yang macam kadang-kadang benda sia-sia. Beli benda yang sia-sia. Dan sebelum pada ni dalam fikiran dia tak terbayang pun nak boleh harta banyak. Tapi tiba-tiba Allah Taala bagi harta banyak pada dia. Bila bagi harta banyak pada dia, yang fikir dia sebelum pada dia fikir cara biasa. Kan? Tapi dia jadi fikir dia tu jadi kena fikir lain pula. Fikir dia tu akan jadi lain. Kerana sebelum pada ni dia kena dia fikir sikit-sikit. Kadar dia. Tapi bila dia dapat secara serta-merta dapat yang banyak, tak terfikir dia, maka dia akan guna harta dia mengikut yang dia terfikir dahulu. Itu je lah. Yang sebelum pada ni tak terfikir pun dia. Kan? Macam yang sebelum pada ni dia mikir nak beli penyapu. Contoh. Fikir dia nak beli penyapu je. Tapi harta yang dia dapat banyak, dia tak terfikir nak beli vacuum contohnya. Tak terfikir nak beli benda tu. Maka bila dapat harta banyak, dia beli penyapu banyak. Kan? Dia beli penyapu banyak. 10 penyapu. Orang banyak ni, banyak harta. Beli banyak mana penyapu? 10 penyapu. Sabun beli banyak mana? Oh, sabun tu beli banyak. Jadi kerana dia tak terfikir. Jadi contohnya kalau mesin basuh, dia beli mesin basuh biasa lah. Ataupun kalau nak dia beli besar itu je. Tapi kalau dia fikir dia sebelum pada ni, dia akan beli hak lebih bagus lah maknanya. Mesin basuh hak lebih bagus lah. Kerana dengan harta dia ada dapat banyak. Contoh. Maka ini nak beritahu keberkatan. Ada orang dengan sikit, tapi bila dia dapat, sehingga orang ingat tu dia tu macam kaya. Dia tak kaya pun. Tapi kerana Allah Ta'ala bagi berkat harta dia, sehingga seolah-olahnya orang anggap dia tu macam kaya. Macam kaya orang senang. Tapi kerana sebenarnya kalinya, ada ketika yang dia dapat harta tu, dia guna sungguh harta dia tu untuk beli sesuatu tu yang berharga. Maka lepas pada tu dia tak ada lah. Maka orang tengok dia ni macam orang miskin lah. Macam orang biasa lah. Tapi harta yang benda yang tu ada. Benda yang berguna tu ada. Allah Ta'ala bagi ketika dia dapat harta banyak, Allah Ta'ala bagi dia terlintah nak beli benda-benda tu, contohnya, maka dia akan jadi nampaknya banyak kebaikan, kesan peninggalan, kesan daripada harta yang dia dapat. Ya. Contohnya orang tu nega, lepas nega tu, dia dapat duit banyak. Lepas dapat duit banyak, dia beli untuk makan, atau pergi jalan mana-mana ke, atau pergi shopping apa-apa ke. Tapi shopping apa-apa pun, tak ada kesan apa-apa. Sebab beli pun, benda biasa. Tapi ada orang, bila dia baru dapat duit tu, tak apa. Kita nak beli jam kau, kita nak beli itu kau, nak beli ini kau, beli itu. Jadi, lepas dia tak ada duit pun, barang tu ada. Barang tu ada. Mana benda tu, kebaikan dia tu macam banyak. Berterusan. Berterusan yang kebaikan yang dia dapat. Jadi itu nak diistilahkan, dia panggil, kebaikan yang banyak. Jadi, Allah Ta'ala ni pula, pemilik berkat. Allah Ta'ala ni pemilik berkat. Dan tabarakah ni mari dalam bab tafa'ul. Tafa'ul ni asal dianya ada yang bagi, ada yang terima. Itu makna dia. Ada yang bagi, ada yang terima. Jadi sini dia bagi kepada Allah Ta'ala memang tak pun. Maka sini Allah Ta'ala pemilik. Dan satu lagi Allah Ta'ala yang juru bagi. Jadi Allah Ta'ala pemilik berkat dan Allah Ta'ala yang bagikan berkat. Yang bagi berkat ni siapa? Yang bagi berkat ni Allah. Pemilik berkat tu siapa? Pemilik berkat tu Allah. Maka itu makna tabarak. Tabarakalladzi yang mana dia tu berkat banyaklah.
Allazi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana milik dia semua sekalinya kerajaan langit-langit dan bumi ni. Pemilikan langit-langit, kerajaan mulk ni dengan mana kerajaan pemilikan pun boleh juga lah. Segala pemilikan, penguasaan yang di langit-langit dan di bumi ni milik Allah Ta'ala semua. Maka bila milik Allah Ta'ala semua, maka milik berkat tu siapa? Milik berkat tu Allah. Termasuk milik berkat ni siapa? Milik berkat ni Allah. Supaya jelas benda ni. Sebab kadang-kadang orang duduk ingat pergi kubur. Kenapa pergi kubur? Nak ambil berkat. Nak pergi kubur. Pergi kubur. Kenapa pergi kubur? Nak ambil berkat wali kubur. Soalannya, siapa yang bagi berkat? Wali kubur yang bagi berkat ke? Allah Ta'ala yang bagi berkat. Jangan keliru pula macam hak sebelum pada ni. Ada mana yang dia kelirunya, Allah Ta'ala mesti kena bagi berkat lah. Sebab kita duduk baik-baik dengan wali Allah, maka Allah Ta'ala mesti kena bagi berkat. Tidak. Nak dapat berkat, berkat ini hanya dalam bab taat saja. Benda yang taat, benda yang kebaikan, benda yang syariat, itu saja yang dapat berkat. Siapa buat kebaikan, dia akan dapat berkat. Siapa yang bagi berkat, Allah Ta'ala bagi. Benda syirik tak akan dapat berkat. Benda bid'ah tidak akan dapat berkat. Yang akan dapatnya bala. Bala azab tu ada. Musibah tu ada. Tapi kalau dapat nikmat, nikmat tak ada. Kebaikan tak ada. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, di antara langit-langit dengan bumi pun milik Allah Ta'ala semua. Wa indahu ilmus sa'ah, dan nak jadinya maha berkat ni, satu laginya, dia ni berkuasa. Wa indahu, di sisi dia, ilmus sa'ah, ilmu hari kiamat ni dengan Allah Ta'ala. Maksudnya, Allah Ta'ala tak berkongsinya ilmu hari kiamat ni bila. Tapi kena ingat, wa ilaihi turja'un, kepada dia, semua pokok kamu ni, kembali akan menghadap Allah Ta'ala. Kembali menghadap kepada Allah Ta'ala sini, mana? Kamu pasti akan dihitungkan amal. Kita akan dihitungkan amal semua. Bila dihitungkan amal, mesti kena takut. Wa ilaihi turja'un, mana kena takut Allah. Wala yamli, sini dakwah surah. Sini dakwah surah ni, seperti mana yang kita dah beritahu awal-awal surah ni. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan tidak ada yang memiliki wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan orang-orang yang mereka itu seru yang selain pada Allah Ta'ala itu tidak berkuasa dapat memberi syafaat. La yamliku ni mana dia tidak memiliki syafaat dan dia tidak berkuasa atas syafaat. Dia ada kuasa syafaat? Tak ada. Dia milik syafaat? Tidak. Maka sini nafi pemilikan syafaat. Karena hasilan daripada mafhum pada berkat juga antaranya apa? Syafaat. Syafaat itu yang dia kaitkan dengan berkat tadilah. Berkat itulah yang boleh bagi syafaat pada dia. Jadi yang diminta tu adalah mintanya dia minta pada Allah Ta'ala. Dia minta doa kepada wali itu, yang mana wali itu boleh baginya syafaat. Wali itu boleh bagi syafaat. Mana kalau masuk neraka pun lama pun tak ada masalah lah. Lama mana pun masuk neraka tak ada masalah, kerana kita ni adanya wali kita. Kita adanya wali kita. Kita adanya maulana kita. Kita adanya maulana kita, yang mana maulana kita tu boleh syafaat. Boleh bagi syafaat. Kerana dia ada kuasa syafaat. Maka sini nafi ada kuasa. Syafaat tu dia boleh bagi tak? Tak boleh bagi. Dia tidak boleh bagi syafaat. Jadi kalaulah orang yang dia manakala syafaat sini mana penafian syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah mana syafaat yang betul desakan. Ayat ini menafikan
syafaat yang boleh desak Allah Ta'ala. Maka sebab tu ada kecuali. Mana kecuali itu nak beritahu ada juga yang lain. Tidak nafi syafaat secara semua. Tidak. Sebab orang dia ingat, tak ada boleh syafaat. Nabi kan ada hadis kata Nabi bagi syafaat. Nabi bagi syafaat. Nabi bagi syafaat. Ya, memang ada. Ada hadis yang mengatakan Nabi bagi syafaat. Tapi ikut sedap Nabi ke? Bagi syafaat? Tidak. Sebab itulah di sini disebut illa kecuali man syahida bil haq. Orang yang bersaksi dengan kebenaran. Yakni la ilaha illallah. Yakni la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dengan sebenar? Bil haq ni mana dengan sebenar? La ilaha illallah dengan sebenar. Mana sebut persaksian dengan sebenar la ilaha illallah, mari daripada mulut dia, lidah dia, mari daripada hati dia, yang disertakan dengan amal yang dia buat. Maka itulah bentuk persaksian yang sebenar. Wahum ya'lamun, dan mereka itu, keadaan mereka itu ya'lamun, mereka itu tahu secara yakin. Ya'lamuna sini dengan mana? Ya'lamuna bil yaqin. Ya'lamuna bil yaqin. Mereka mengetahui dengan yakinnya, hanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak syirik pada Allah Ta'ala. Tahu pasal tauhid. Bukan yang jahil pasal tauhid. Maka sebab itu pentingnya kita belajar Al-Quran, supaya kita tidak jahil tentang tauhid. Maka kita akan jadi jelas je, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik pada Allah Ta'ala. Kerana yang syirik itu kita reject, kita buang. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan yang peliknya mereka ini, dan demi sungguhnya sekira ditanyakan pada mereka, kamu tanya pada mereka, man khalaqahum, siapa yang mencipta mereka? La yaqulunna lunna sini. La yaqulunna Allah. Mereka itu akan katanya Allah. Siapa cipta mereka? Maka mereka itu akan katanya Allah. Maka sini dalam bab cipta gini, dia tauhid rububiyah. Kenapa bagus? Tauhid rububiyah. Kita ada bahas dah kan? Baru ni dalam risalah, ini dipanggil tauhid rububiyah. Kalau dalam bab ciptaan, dia percaya. Tauhid. Allah memang Allah cipta manusia. Allah cipta bumi. Allah cipta langit. Allah. Itu jelas. Maka yang ni jelas. Bagus dah. Nah, alhamdulillah lah. Mana ada dah. Yang ni ada. Tapi masalahnya, fa anna yufakun. Bagaimana pula mereka ni jadi terpesong? Tak pelik mereka ni jadi terpesong. Bagaimana peliknya keadaan mereka itu boleh terpesong? Kalau tauhid rububiyah ni percaya sangat. Tauhid uluhiyah, tauhid untuk ibadah pada Allah Ta'ala sahaja ni, dia jadi terpesong. Allah Ta'ala sahaja cipta manusia, dia faham? Ibadah hanya pada Allah Ta'ala sahaja, tak faham. Kan? Doa minta pada Allah Ta'ala sahaja, tak faham. Allah Ta'ala sahaja yang cipta manusia, faham? Allah Ta'ala sahaja yang cipta langit dan bumi, Allah Ta'ala sahaja, tak berkongsi. Faham? Jadi kenapa jadi tak faham? Ibadah hanya pada Allah Ta'ala sahaja ni kenapa tak faham? Doa ni kena minta doa hanya pada Allah Ta'ala sahaja, kenapa yang ini tak faham? Jadi terpesong kerana apa ni sebenarnya kali ni? Bagaimana dia ni boleh terpesong? Benda yang jelas gini, yang senang gini. Tauhid ni yang senang. Syirik ni yang susah. Sebab susah nak kena cari ni, nak cari kubur tu, nak cari kubur ni. Kalau kubur, kalau tempat, nak cari tempat tu, tempat ni. Kalau masa, nak cari masa ni, masa tu. Dia makin banyak, susah. Susah dia. Tapi kalau yang satu ni senang. Hanya Allah. Doa minta siapa? Allah. Kita minta dengan Allah ya, tak minta dengan lain. Jadi senang. Kita nak ajar anak kita pun senang. Doa minta dengan Allah. Ni dia nak ajar anak. Tak minta dengan Allah Ta'ala. Tapi time ni kamu minta dengan wali ni. Kalau time ni kamu minta dengan wali ni, mana anak dia pun jadi kebingungan. Nak kenapa?
Ni minta dengan Allah, hak ni minta dengan wali, hak ni minta dengan malaikat, hak ni minta dengan nabi, hak ni minta dengan wali tu, wali ni, wali tu, wali ni. Pening dengan gitu ya. Nak ajar pun susah. Maka Allah Taala ajar yang senang dah. Yang tauhid ni senang, yang satu senang. Satu dengan banyak mana senang? Satu lah senang. Banyak ni susah. Banyak ni akan banyaknya makuk gula lah panggil. Banyak makuk gula, banyaknya pinggan, banyak susah. Kalau satu senang. Macam satu ni senang. Tak payah fikir banyak. Minta dengan siapa? Allah. Takut pada siapa? Allah. Kan? Cinta pada siapa paling tinggi sekali? Allah. Mana kita senang nak sebut pun senang. Ni tidak dia kata cinta je ni, cinta je tu. Yang berkuasa ada dia ni, yang ada kuasa. Ni pun ada kuasa juga. Tapi kuasa ni sikit-sikit. Ni banyak-banyak. Dia pening dengan kita. Sebab tu tauhid ni yang paling jelas. Tauhid ni yang paling jelas. Yang selain pada tauhid ni adalah bentuk kebingungan. Mana siapa dia yang beramal dengan cara yang syirik pada Allah Ta'ala, dia akan jadi bentuk bingung sampai kalau orang dengar pun dia akan rasa pelik. Macam mana jadi terpesu. Jadi habis itu, waqili. Waqilihi sini ma'tuf kepada wa indahu ilmus sa'. Wa indahu ilmus sa'. Wa indahu ilmus sa'. Jadi sini wa indahu ilmu qilihi. Gitu. Wa indahu ilmus sa'. Di sisi Allah Ta'ala ilmu hari kiamat. Ilmu kiamat. Dan sini di sisi Allah Ta'ala ilmu perkataannya. Ilmu perkataannya. Ilmu doanya. Perkataan doanya. Di situ rujuk pada Nabi. Ya Rabbi inna ha'ula'i qawmun la yu'minun. Wahai Rabbku, sungguhnya mereka ini kaum yang tidak mahu beriman. Tidak mahu beriman. Fasfah anhum wa qul salam. Maka Allah Ta'ala jawab, tinggallah mereka. Biarkanlah mereka itu. Tak usah peduli. Tak usah peduli akan mereka. Akan penyakitan yang mereka itu kenakan pada kamu. Tak usah peduli. Yakni fasfahatu fasfah anhum a'rid an adai. Biar paling. Berpalinglah kamu daripada penyakitan yang mereka itu kenakan terhadap kamu. Kejahatan yang mereka itu kenakan terhadap kamu. Kejahatan mereka. Wa qul salam, dan hendaklah kamu kata untuk menepis kejahatan mereka itu cukup dengan kata. Ini bagi masalah orang lawan kita tu dengan kata-kata. Orang lawan kita dengan kata-kata, maka kita jawab dengan kata-kata. Kalau orang tu lawan dengan senjata, itu lain. Maka itu jihad fisabilillah. Maka yang jihad itu dalam ayat lain lah. Ini orang yang lawan kita dengan guna kata-kata. Senjata dia adalah kata-kata. Kalau kata-kata, kita guna kata-kata. Maka yang dia kata benda yang tak layak, yang tak patut tu, biarkan ikut dia. Tapi kita jawab dengan kata-kata. Jangan pula dia kata kita, maka kita jawab dengan kekerasan, dengan tindakan tangan kita apa semua sekali, itu jangan. Wa qul salam, dan hendaklah kamu kata salam. Kata salam. Katanya ni salam, salam. Mana salam tu apa? Selamat sejahtera. Selamat. Salam tu maknanya selamat. Selamat apa? Tak ada beritahulah, selamat. Itu je. Apa yang kamu kata? Selamat. Selamat. Gitu je lah.
Ada selamat ke atas dia ke apa? Tak. Bukan salamun alaikum. Bukan selamat ke atas kamu. Tak. Apa dia? Selamat. Apa dia? Selamat. Ada kata tambah lain? Tak ada. Selamat. Maka ini sesuai. Saya pernah pergi di Iran. Orang Syiah dia bagi salam kita dengan salam. Maka kita jawab apa? Salam. Dia pun jawab sama-sama pokok dia. Dia tak jawab. Dia tak kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Kita gitu tidak. Kalau dia nak tegur dia akan kata salam. Lepas tu kita jawab apa? Salam je. Cara jawab. Maka sesuai dengan ayat ni. Orang-orang kafir bagi salam pada kita, maka kita pun jawab apa? Salam. Habis setakat tu. Maka inilah juga, jangan guna perkataan ini kepada orang Islam. Kan? Macam kita tulis kan, sekarang ni kan ada kan orang tulis, salam Ustaz. Salam. Dia kata salam. Salam-salam gini, kata-kata gini, jangan guna dah. Sebab sekarang ni, semua orang, siapa-siapa, kena bagi tahu kepada semua orang. Jangan dia guna perkataan salam gitu. Jangan. Sesama orang Islam, kita kena ucap penuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ucap penuh. Jangan duk main salam gitu. Jangan. Salam ini, kalau perkataan ini untuk orang kafir. Jadi jangan salah guna. Perkataan salam itu untuk jawab kepada orang kafir, itu saja. Jangan kepada orang Islam. Tak kena. Tak kena. Saya tak tahu berapa kali dah dalam ceramah, dalam kelas saya akan beritahu, jangan salam gitu. Salam. Salam Ustaz. Tak habis-habis lagi. Ada lagi mari sore, salam Ustaz. Mari sore, salam Ustaz. Dia tak boleh nak buat. Padahal telefon tu boleh ejah pun. Buat ejah hak dekat senang lalu kan. Jawab salam tapi dia keluar situ, Waalaikumsalam tu. Ya. Ataupun kita sebut salam, dia akan keluar Assalamualaikum tu. Dah malas sangat nak tarik. Kita boleh ejah pun sekarang ni. Guna smartphone. Tapi kita tak smart. Kan? Kita tu tak smart. Ada boleh ejah pun. Benda sikatan kata kan. Kita dah nak cepat-cepat. Okay? Tarik salam tu dia akan keluar Assalamualaikum. Ya. Kalau kita tarik wassalam, maka dia keluar Waalaikumsalam. Ejah je lah benda tu. Benda boleh ejah kan. Tapi jangan kita bagi salam kepada orang lain, kepada sesama Islam dengan guna salam gitu. Sebab ni tak sesuai. Tak sesuai. Ini orang yang menentang saja. Kita bagi salam itu kepada orang yang menentang. Orang kafir, orang yang tak mau terimanya Nabi. Pasal fa'alamun, maka seesoknya mereka itu akan tahu. Sekarang ni dunia nak jahil sangat. Maka di akhirat kamu alim lah. Mereka itu akan jadi alim. Alim bila? Alim di akhirat. Alim di akhirat tak berguna. Alim dunia boleh amal. Alim di akhirat tak boleh nak amal apa. Kan? Itu beza alim. Siapa nak alim? Alim dunia, kalau dia alim di dunia, maka dia boleh amal. Kan? Melalui ilmu yang dia ada. Tapi kalau alim di akhirat sahaja, alim tu alim di akhirat saja. Akhirat baru dia alim. Tapi alim di akhirat tu tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu kalau orang mati, kita kirimlah Fatihah ke apa ke semua sekali kepada orang mati tu. Fatihah kita tu tidak memberi faedah kepada dia. Dari sudut iman. Ini kita bahas dari sudut iman. Dari sudut iman tak boleh faedah apa-apa. Kalau dia ni orang baik ke, ataupun dia ni orang jahat ke, tak boleh beri faedah pada sudut iman. Kita baca tu tidak menambah iman mereka. Kita tak baca pun juga tidak menurunkan iman mereka. Tidak. Tapi dunia, siapa bacakan Al-Quran pada orang lain, kalau orang itu nak terima, maka Al-Quran itu akan beri faedah pada dia dan akan menambahkan iman dia. Akan tambah iman dia bila dia dengar bacaan Al-Quran. Tapi orang kafir tak akan bertambah apalah. Tapi kalau orang beriman, bacakan Al-Quran, maka dia jenis orang yang ada inabah, maka orang ini akan dapatnya penambahan iman. Akan bertambahnya iman. Habis itu. Surah Ad-Dukhan kita sambung malam ni, insyaAllah. Surah Ad-Dukhan kita sambung malam ni. Baca surah Baqarah. Surah Baqarah. Sambung surah Baqarah.